Buletin Didik 2 Ogos bersama saya Syafri Izan Wahab. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sasaran nilai ambang 40% penduduk dewasa di seluruh negara yang lengkap 2 dos vaksin COVID-19 bakal dicapai menjelang sambutan Hari Kebangsaan 31 Ogos ini. Untuk itu, Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan, Khairy Jamaluddin berkata, 2 kriteria telah ditetapkan untuk penghantaran vaksin ke negeri-negeri sebagai usaha mengimbangi semula kadar pemberian pelalian itu. Meneruskan fasa 4 iaitu kawalan wabak, di mana vaksin akan dihantar kepada kawasan-kawasan yang diperlukan seperti mana dulu kita buat di Labuan dan kita buat di Lembah Kelang. Dan yang kedua, berdasarkan kepada usaha untuk kita memastikan negeri-negeri yang mana mungkin peratusan dia masih lagi agak rendah berbanding dengan negeri lain dapat meningkatkan peratusan yang telah divaksinasi. Ini adalah usaha untuk kita untuk kita rebalance balik supaya semua negeri akan dapat sampai ke nilai ambang 40% pada Hari Merdeka nanti. Maklumat pengedaran vaksin ke setiap negeri akan dikongsikan menerusi Pangkalan Maklumat Jawatankuasa Khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin COVID-19 JKJAV dalam masa terdekat. Ia termasuk penghantaran bekalan berdasarkan negeri dan pecahan mengikut jenama vaksin. Berdasarkan data JKJAV setakat semalam, hanya 3 negeri telah mencapai nilai ambang 40% penduduk dewasa lengkap vaksinasi, iaitu Labuan, Sarawak dan Perlis. Sabah, Johor dan Kedah pula 3 negeri dengan kadar pemberian dos vaksin terendah di bawah 20%. Dalam pada itu, program imunisasi COVID-19 kebangsaan dilihat berada di landasan tepat selepas kadar pemberian vaksin negara sejak 24 Februari lalu sehingga semalam mencecah lebih 21 juta dos. Daripada jumlah itu, 14,247,659 menerima suntikan vaksin dos pertama dan lebih 6 juta lagi penerima dos kedua. Menerusi perkongsian infografik JKJAV di Twitter, 43.6% daripada populasi negara telah mendapat dos pertama, manakala 21.3% sudah melengkapkan suntikan vaksin COVID-19 masing-masing. Bagi vaksinasi harian pula, 480,022 dos diberikan semalam, melibatkan 298,236 pemberian dos pertama. Selangor merekodkan pemberian vaksin tertinggi dengan 146,244 dos diberikan semalam. Diikuti Kuala Lumpur 72,837 dos. Labuan pula mencatat pemberian vaksin terendah dengan 584 dos. Dalam perkembangan berkaitan, jumlah kes baru COVID-19 di Malaysia turun kepada 15,764 dalam tempoh 24 jam. Selangor kekal negeri dengan kes harian tertinggi sebanyak 6,067 kes. Diikuti Kuala Lumpur, Johor, Sabah dan Kedah masing-masing lebih 1,000 kes. Manakala Putrajaya, Perlis dan Labuan mencatat kurang 100 kes. Secara umumnya, murid berkeperluan khas memerlukan tumpuan khusus dalam pembelajaran serta kepelbagaian kaedah pengajaran agar mereka dapat merealisasikan potensi diri secara optimum. Atas sebab itu, Guru Kemahiran Asas Vokasional daripada SMK Bukit Baru Melaka, Muhammad Saifullah Abdul Rahim menganjurkan projek asuhan Jemari Seni. Inisiatif ini bertujuan mencongkil dan mengasah bakat seni murid berkeperluan khas. Program tahunan yang dilaksanakan sejak 2017 ini telah membantu menarik minat murid-murid berkeperluan khas dalam menghasilkan karya berbentuk seni visual. Menurut Cikgu Saifullah, selain meningkatkan fokus ketika menghasilkan karya, ia juga bagaikan terapi kepada mereka. Dan ia juga dapat mengembangkan daya pemikiran murid-murid kerana mereka perlu menterjemahkan idea secara visual dalam bentuk seni lukis. Dalam penghasilan karya yang menarik, saya menggalakkan murid-murid saya mengaplikasikan pelbagai teknik dalam seni seperti teknik gosokan, teknik percikan, teknik basah tak basah, teknik acuan cardboard, teknik collage, stensil dan sebagainya. Jelasnya, murid berkeperluan khas turut dilatih menggunakan pelbagai media melukis seperti krayon, pensel warna dan warna air. Aktiviti ini menjadi lebih menarik kerana dapat membantu murid-murid membina kemahiran kognitif, sosial serta psikomotor dengan lebih baik.
Pada masa sama, ia dapat merangsang keterujan mereka apabila hasil karya berjaya dijual semasa aktiviti pameran yang disertai di luar sekolah, termasuk Jom Heboh 2019, pameran anjuran Universiti Teknikal Malaysia Melaka serta pameran Sayangi Penyu anjuran WWF pada 2017. Sempena Hari Malaysia, adik Muhammad Hazim Isam, 15 tahun, turut menyertai pertandingan seni lukis kanak-kanak anjuran Balai Seni Lukis Negara. Azim rasa seronok belajar dengan Cikgu Saiful. Cikgu Saiful ajar banyak teknik melukis untuk seni lebih cantik, boleh guna macam-macam warna. Seni terbaru yang saya buat, Cikgu Saiful ajar saya melukis gambar untuk menyertai pertandingan melukis kanak-kanak bertemakan Malaysia. Kita cakap kita anjuran Balai Seni Negara. Tidak terkecuali Muhammad Adam, 18 tahun, johan pertandingan tulisan khat sempena Majlis Tilawah Al-Quran Pendidikan Khas Peringkat Negeri Melaka pada 2018 dan 2019. Pernah pergi pertandingan apa dengan Cikgu Apple? Pertandingan khat. Oh, menang ke tidak? Menang. Oh, pandai. Dekat Kelantan. Dekat Kelantan, betul. Ada dapat naik pentas kan? Ha. Oh, ada menang. Okey. Lagi ada pergi pertandingan kat mana lagi? Kat Jasin. Jasin. Oh, okey. Okay, apa lukisan yang terbaru Adam buat di kelas Cikgu Apple? Tunjuk. Ni Apa tajuknya? gitar. Kita. Ini kita panggil lukisan apa? Abstract. Abstract. Bersua kembali. Kerjaya sebagai wartawan bukan hanya nampak glamour tetapi hadir dengan tanggungjawab besar. Wartawan antara individu pertama yang berada di lokasi untuk melaporkan berita kepada masyarakat. Setiap laporan perlu tulus dan benar serta tidak berat sebelah. Perkara itu dikongsikan koresponden TV3 di London, Haliza Hashim, dalam rancangan Jendela Luar Anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka. Tidak seperti wartawan di negara asal, Haliza yang telah berkecimpung dalam dunia kewartawanan sejak 1993 berdepan pelbagai cabaran. Berkelulusan ijazah sarjana muda pengajian ekonomi dan sosial, beliau mula minat menulis sejak di Menara Gading. Ketangkasannya menulis, mentafsir dan melaporkan berita antara perkara yang dikagumi penonton dan pembaca. Sebab bila kita berada di lokasi, kita kena, kadang-kadang kadang-kadang interview wawancara itu dalam bahasa Inggeris. Jadi kita kena translate, kita kena alih bahasa dengan cepat, dengan pantas dan tepat untuk membuat laporan. Bukan sahaja bahasa, grammar, tata bahasa dan juga struktur tu perlu betul juga. Jadi saya banyak belajar sendiri ataupun study sendiri macam mana untuk present laporan. Tambah Haliza, membina hubungan baik dengan pelbagai pihak amat penting secara tidak langsung memudahkan wartawan melaksanakan tugas. Kerjaya sebagai wartawan juga menuntut mereka untuk sentiasa belajar kerana setiap tugasan yang diberi berbeza setiap hari. Menurut Haliza, perkara yang sukar dilupakan adalah ketika melaporkan insiden pesawat Malaysia Airlines MH17 yang terhempas di Ukraine. Saya dan wartawan Malaysia berada di sana selama lebih seminggu. Kemudian saya pergi lagi untuk kali kedua di mana saya ke kawasan di mana pesawat itu terjatuh. Saya terjatuh pada masa itu ke semua pilihan telah pun dibawa keluar. Memang setahun kemudian saya pergi ke Holland, saya pergi ke Belanda, ke sebuah hangar kapal terbang tentera di mana semua serpihan bangkai pesawat ditempatkan,
dan selaku seorang kamera jurnalis, saya di depan lah saya buat video. Pada masa tu ada 60 wartawan di dunia. Dan masa saya fokus lambang Malaysia Airlines dan bendera Malaysia, memang tiba-tiba saya terus breakdown, terus menangis, sehingga kameraman lain semua pun terhenti dan tolong pujuk saya. Biarpun dalam kesedihan, tegasnya ketika di hadapan kamera, beliau perlu bersikap profesional. Aliza gembira memilih kerjaya ini kerana bukan sahaja telah membawanya ke serata dunia, malah lebih istimewa, hubungan dengan setiap individu yang ditemui dan di Timur Ramah masih berterusan sehingga ke hari ini. Ataupun network di United Kingdom. Keganasan rumah tangga, penderaan atau kemurungan antara peningkatan kes yang tidak boleh dipandang enteng sejak pelaksanaan PKP. Situasi yang sering kali membabitkan golongan wanita dan kanak-kanak itu disantuni Skuad Aman Wanita Amanita Polis Diraja Malaysia bagi mengelakkan krisis terbabit berlanjutan. Selain penguatkuasaan prosedur operasi standard SOP COVID-19, fokus PDRM terhadap isu komuniti kejiranan juga diberi tumpuan agar masyarakat setempat cakna dan dapat menjadi mata dan telinga polis. Skuad Amanita Ibu Pejabat Polis Daerah Penampang antara yang mengambil inisiatif itu mendekati golongan hawa melalui pelbagai kaedah termasuk media sosial. Suri rumah disantuni dalam memberi sokongan psikologi bagi mengatasi kestabilan emosi sesebuah keluarga. Apa saya buat aktiviti sama-sama, kadang-kadang tengok wayang sama-sama. Itu saja yang kami dapat buat supaya saya punya anak pun macam tidak stres. Saya pun stres, anak saya pun stres, nak matai lah Betul, kita. kita pun faham tu. Ya. Sekarang ni kan orang banyak tendensi dia sebab dia psikologi. Dia duduk di rumah ni kan dia terkurung, jadi dia rasa macam kemurungan. Anak-anak pun tidak boleh keluar, tidak boleh buat aktiviti. Jadi ni peranan kita ni lah sebagai mama bapa. Takut melaporkan kejadian, tidak tahu dengan siapa hendak dirujuk atau kejiranan yang kurang prihatin dan tiada sikap ambil peduli. Antara faktor jenayah dalaman sukar dijejaki. Kita ada terima. Contohnya kejadian kes keganasan rumah tangga di mana suami bertindak memukul isteri. Itu yang ramai yang kita ni sebagai tempat untuk diorang wadah untuk diorang dekatilah, untuk diorang sampaikan masalah diorang ni. Apa yang kita buat, kita advise, kita nasihatkan untuk buat report polis. Dan dia ada section-section yang diperuntukkan untuk kes-kes keganasan rumah tangga ni. Operasi Skuad Amanita sekitar Penampang itu turut dibantu unit drone Pasukan Gerakan Udara PGU Sabah menjalankan aktiviti hebahan dan pemantauan SOP COVID-19. Bunga kembang berbalik kuncup. Maksudnya, orang yang pada mulanya menurut kata, kemudian berlaku ingkar pula. Penambahbaikan yang dilakukan terhadap beberapa rangkaian radio di bawah Media Prima Berhad MPB bukan sekadar tertumpu kepada penjenaman semata-mata, malah ia meliputi standard dan kualiti untuk menjadikannya sebagai peneraju trend baharu bidang penyiaran radio di negara ini. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Media Prima Audio MPA Nazri Noran, persepsi terhadap siaran radio di negara ini perlu ditakrif semula dengan mengadaptasi cetusan idea yang lebih menarik. Antara langkah yang diambil adalah melengkapkan kaki tangan MPA dengan strategi yang diyakini mampu menghiburkan pendengar. Sudah tentu hala tuju kami adalah untuk menjadi pemimpin dan juga bukannya pengikut. Kami telah bekerja keras selama 2 bulan kebelakangan ni dan menanamkan semangat etos dalam kalangan kaki tangan kami sebelum beralih kepada pendengar. Jenama-jenama kami telah direka untuk menghiburkan 360 di semua platform yang akan diterajui oleh kami.
MPA juga komited untuk melakukan pembaharuan dari segi penyampaian dengan menyajikan kandungan yang lebih kreatif. Selain menjadi platform hiburan kepada pendengar, MPA akan terus menyediakan kandungan bermanfaat dan lebih berinformasi. Ketika ini, beberapa perubahan telah dilakukan termasuk memperkenalkan muka-muka baharu. Antaranya penyampai berita Hawa Rizwana Rizwan dan pengacara Eli Iskandar bagi segmen Fokus Pagi di Bulletin FM yang sebelum ini dikenali sebagai Cool FM, serta kemunculan pelakon dan pelawak popular Douglas Lim di Fly FM. Segmen Rakyat Rangers di Hot FM pula menampilkan AG, Farah Fauzana dan Fad yang bersiaran sepanjang Isnin hingga Jumaat bermula jam 6 hingga 10 pagi. Hai. Siapa tu? Panda gergasi yang dipinjamkan dari China kepada Perancis, Huan Huan melahirkan anak ketiga hari ini. Lebih menarik, anak ketiga Huan Huan dan pasangannya Yuan Zi adalah pasangan kembar. Jurucakap Zoo Park Dubuel berkata, kedua-dua ekor anak panda itu berada dalam keadaan sihat. Berita ini dianggap luar biasa dan menggembirakan kaki tangan zoo berkenaan. Ini kerana reproduksi panda sama ada secara liar atau dalam jagaan tidak mudah berlaku. Apatah lagi, Huan Huan dan Yuan Zi sudah lama disayangi dan menjadi antara tarikan utama di situ. Panda kembar itu hanya akan diberi nama selepas 100 hari oleh isteri Presiden China Xi Jinping. Satu lagi filem terbitan Disney, Jungle Cruise, mengutip $34.2 juta pada tayangan hujung minggu pertama di pawagam Amerika Utara. Lebih manis, ia turut meraih $30 juta lagi di platform penstreaman Disney+. Filem lakonan Dwayne Johnson dan Emily Blunt itu mengisahkan pengembaraan kapten kapal dan saintis untuk menjejaki pokok ajaib yang dipercayai memiliki kuasa memulih. Terdahulu, Jungle Cruise diramal mencatat kutipan tiket lebih rendah berikutan kebimbangan varian Delta dijangka menghalang penonton ke pawagam. $30 juta yang dikutip filem itu menerusi Disney Plus adalah bersamaan separuh kutipan di jana filem Black Widow. I've tracked the legend to every village, every island. Nothing. You're searching for something that can't be found. Let's do something that's safe. Let's go see some elephants. There are no elephants. Careful. Bunga melati di dalam taman, penyeri rumah dalam puan. Budi diingat sepanjang zaman, nama terpahat di Tugu Pahlawan. Sebelum berpisah, saksikan rancangan Peka Bahasa, masalah membaca dalam kalangan murid pendidikan khas menerusi studio siaran langsung media sosial Dewan Bahasa dan Pustaka esok 3 Ogos jam 1 tengah hari. Jangan lupa ikuti pembelajaran melangkaui bilik darjah kendalian bersama guru-guru berpengalaman menerusi saluran khusus TV Pendidikan Malaysia Didik TV KPM. Pelbagai pengisian menarik selepas ini, antaranya Sukses SPM 2021, Matematik Tambahan serta bimbingan tingkatan 4 mata pelajaran Reka Cipta dan Ekonomi. Pembelajaran kini lebih mudah dan menyeronokkan bila-bila masa di mana jua hanya di Didik TV KPM. Paparan Taman Permainan Air Bubble di Poland mengakhiri buletin didik. Rumpai laut yang diletakkan dalam botol bertindak memproses karbon dioksida sebelum melepaskan udara bersih. Saya Syafri Izan Wahab, salam hormat dan Assalamualaikum.